Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Ahmad. Tan Sri Yang Tua, Kementerian Dalam Negeri mengambil maklum bahawa pertanyaan yang dimaksudkan oleh Yang Liwah Ahmad adalah merujuk kepada permohonan kewarganegaraan Malaysia bagi kanak-kanak yang dilahirkan di persekutuan tetapi perkahwinan ibu bapa tidak didaftar di bawah undang-undang semasa yang berkuasa dan ibu bukan merupakan warga negara Malaysia. Untuk maklum Yang Berhormat, tidak semua kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia akan dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Sebaliknya, asas-asas penentuan kewarganegaraan kanak-kanak berkenaan adalah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang yang termaktub di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya, peruntukan kewarganegaraan Malaysia seorang kanak-kanak adalah bergantung kepada status yang pertama, perkahwinan, dan kedua, taraf kewarganegaraan ibu bapa. Dalam hal ini, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa kanak-kanak dilahirkan di persekutuan tapi perkahwinan ibu bapa tidak didaftarkan di bawah undang-undang semasa yang berkuasa ibu dan ibunya bukan merupakan warga negara Malaysia sebagai bukan seorang warga negara. Mengikut peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 17 Jadual kedua bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, anak yang dilahirkan tanpa akan mempunyai taraf kewarganegaraan mengikut taraf kewarganegaraan ibunya. Walau bagaimanapun, bagi anak-anak yang dilahirkan di persekutuan atau di luar persekutuan, perkahwinan ibu bapanya tidak didaftar di bawah undang-undang semasa berkuasa dan ibunya warga negara Malaysia, kanak-kanak yang tersebut akan bertaraf warga negara Malaysia kerana ibunya merupakan seorang warga negara Malaysia. Penganugerahan kewarganegaraan Malaysia kepada seseorang individu merupakan satu anugerah tertinggi kerajaan Malaysia kepada individu tersebut. Oleh itu, kewarganegaraan Malaysia tidak akan diberi atau ditawar sewenang-wenangnya kepada sesiapa saja yang memohon. Sebaliknya, kerajaan akan membuat pertimbangan yang sewajarnya berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh pemohon. Oleh yang demikian, beban untuk membuktikan bahawa setiap permohonan, setiap dokumen adalah layak dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia adalah terletak di bawah tanggungjawab pemohon itu sendiri. Sehubung dengan itu, ujian DNA boleh dijadikan sebagai dokumen sokongan permohonan kewarganegaraan Malaysia apabila terdapat keraguan ke atas permohonan dikemukakan. Namun demikian, dokumen tersebut bukanlah satu dokumen mandatori yang diperlukan oleh pihak kerajaan persekutuan dan dipertimbangkan permohonan kewarganegaraan Malaysia mendatangkan permohonan makhluk kepada undang-undang yang termaktub di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, juga tidak ada permohonan kewarganegaraan Malaysia yang dikategorikan sebagai tergugat pada masa kini. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih soalan tambahan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya merujuk kepada satu kes tahun lepas yang bernama N. Wanisha yang telah mendapat status kewarganegaraan selepas menjalani ujian DNA dan dipersembahkan kepada mahkamah. Seterusnya, Jabatan Pendaftaran Negara terus memberikan status kewarganegaraan kepada kanak-kanak ini. Tetapi selepas beliau membawa kes ini ke mahkamah untuk meminta mahkamah mengisytiharkan status kewarganegaraan, persoalan yang saya nak timbulkan di sini ialah mengapakah pihak Kementerian Dalam Negeri tidak boleh membudakcarakan pemohon-pemohon? Sebab saya rasa ada banyak kes-kes permohonan yang di mana ayahnya warga negara, ibunya warga negara, tapi tidak mendapat perkahwinan semasa anak itu dilahirkan. Apabila mereka memohon status kewarganegaraan, selalunya ditolak tanpa diberikan apa-apa alasan.
dan kebanyakan pemohon-pemohon ini tidak faham bagaimana untuk mendapatkan rayuan dan statusnya. Jadi soalan saya ialah, mengapakah tidak pihak Kementerian Dalam Negeri apabila membalas surat permohonan itu, kalau ditolak, beritahu alasan ditolak. Kalau mereka diperlukan untuk menjalani laporan DNA untuk mendapatkan status kewarganegaraannya, itu boleh diletakkan dan supaya pemohon itu tahu apakah salurannya untuk mereka berjaya mendapatkan permohonan. Sebab saya rasa ada banyak lagi kes-kes secap ini yang sepatutnya pihak kerajaan memberikan perhatian yang serius. Dan sehubungan dengan itu, laporan DNA ini mungkin merupakan satu pendekatan harga RM1,000. Jadi saya nak tanya, adakah pihak Kementerian Dalam Negeri boleh berbincang dengan pihak Jabatan Kimia untuk sama ada memberikan, kalau tidak percuma pun, mungkin mengurangkan kos ini supaya dapat membantu kes-kes stateless child ini untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Terima kasih. Tan Sri Yang Tua, ada dua soalan sebenarnya. Satu, persoalan untuk memudahkan cara permohonan pada kewarganegaraan Malaysia pada pemohon-pemohon yang ada di luar sana. Sebenarnya Tan Sri Yang Tua, kita telah memudahkan prosedur-prosedur untuk memohon kewarganegaraan Malaysia. Tapi yang pentingnya, syarat undang-undang itu mesti dipenuhi juga. Syaratnya tadi sebagaimana yang saya sebut, menentukan bahawa sama ada ibu ataupun ayah ini orang Malaysia yang sah sebenarnya. Yang kedua, perkahwinan mereka ini adalah sah di sisi undang-undang Malaysia. Dan kalau perkahwinan ini berlaku di luar negara, adakah tidak didaftar mengikut garis panduan undang-undang? Kalau seseorang itu bukan dia mendaftar kepada wakil Malaysia di sana, kalau dia bukan Islam, dia mendaftar kepada pihak-pihak yang perlu didaftarkan juga di Malaysia bila selepas mendaftar di luar negara. Kalau dia orang Islam, dia perlu mendaftar kepada pihak JAKIM. Dan dua tiga perkara ini mesti ditentukan oleh pihak proses di Jabatan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa proses ini dipermudahkan. Ini sudah mudah, tetapi yang pentingnya orang memohon itu mesti memberi bukti-bukti yang sahih, bukti-bukti yang boleh diterima, bukti-bukti yang sah yang sebenarnya. Untuk syarat-syarat untuk menentukan nilai-nilai utama yang tegas oleh kerajaan Malaysia, ditegas oleh negara ini, mesti dipertahankan di bawah undang-undang dan perlembagaan Malaysia, iaitu perkahwinan, keibubapaan, kewarganegaraan ini mesti diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan kos untuk menilai DNA ini daripada pihak Jabatan Kimia. Ini kita boleh bincang dengan pihak Jabatan Kimia. Tetapi Datuk Sri Tan Sri, saya cukup yakin pengamal DNA di luar sana mungkin boleh menawarkan kos-kos yang rendah. Mungkin Jabatan Kimia itu banyak kerja-kerja yang tertentu oleh kena mengendalikan semua kerja-kerja tugas dan tanggungjawab kerajaan, daripada mengenal pasti hal makanan halal haram dan sebagainya, hinggalah kepada hal kes-kes jenayah yang lain. Di antaranya banyak kes-kes lain lagi Jabatan Kimia itu buat. Jadi dalam keadaan demikian, saya cukup yakin mereka juga dalam keadaan yang terdesak untuk mengadakan kes-kes demikian yang perlu dengan cepat mungkin dikehendaki oleh pihak pemohon. Terima kasih, Tan Sri. Sila. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Menteri. Sebelum saya ingin mengajukan soalan saya ingin merakamkan ucapan selamat hari lahir kepada MUA pada hari ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin menyatakan di sini, bila melihatkan tentang golongan stateless ni, saya melihat golongan ini semakin hari semakin meningkat, terutama sekali di kawasan saya di Kuala Selangor. Dan ianya seterusnya menyebabkan kedudukan mereka ini
agak terpinggir dan disisihkan di kalangan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, sekiranya kanak-kanak stateless ini dipastikan sebagai bukan warga negara, apakah terdapat sebarang usaha bagi kita mendokumentasikan atau kita mendokumentkan data-data diri mereka ini, dan serta program yang boleh dilakukan oleh kementerian bagi membantu pembangunan diri mereka supaya mereka ini tidak terus disisihkan ataupun tercicir daripada dipinggirkan dalam komuniti. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan ini juga tidak jauh beza dengan soalan Yang Berhormat tadi, soalan stateless. Saya nak sebut soalan stateless, Yang Berhormat. Sebenarnya ada sedikit saja manusia di dunia ini boleh dikatakan stateless, makna dia tidak ada negara. Orang yang dipanggil kita stateless di Malaysia ini adalah kalau sebagaimana saya sebut tadi seseorang itu kahwin dengan orang Indonesia, dia kahwin dengan orang Myanmar, kahwin dengan orang Cina, kahwin dengan orang India, ibunya adalah orang-orang itu. Tetapi kalau perkahwinannya tidak sah, dengan sendirinya status kewarganegaraan dia mengikut ibu dia, dia tak stateless yang orang sebenarnya. Dia ada status sendiri tetapi bukan warga negara Malaysia. Jadi kelahirannya mungkin diberi sijil kelahiran, tapi bukan bermakna secara automatik dia menjadi warga negara Malaysia. Dia kena memohon. Kalau dia daripada anak yang dilahir selepas perkahwinan, sebelum perkahwinan umpamanya. Kalau anak-anak itu lahir sebelum perkahwinan, ibunya, bapaknya kahwin, mungkin anak ini jadi anak warga negara ibunya. Kalau warga negara ibunya, dia memohon berlandaskan ada satu peruntukan di bawah perlembagaan, menunggu syarat-syarat ini dipenuhi baru boleh kita meluluskan dia sebagai warga negara. Tetapi kedudukannya sebagai warga negara asing, bukan negara kita, tapi pensijilan, dokumen-dokumen boleh diberi. Tan Sri yang betul. Pihak-pihak pendaftaran, pihak-pihak immigration boleh beri dokumen pada mereka ini, menunjukkan siapakah sebenarnya ini dan di bawah section mana, di bawah peraturan mana mereka boleh memohon pada satu ketika nanti sebagai warga negara Malaysia. Tan Sri, terima kasih.